bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain. Seperti biasa kita akan menyebut Imam Ali bin Bakr As-Sakran daripada kitab Syawahidul Anwar dan kitab Barzanji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtattu bidarbillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surun Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Linastadarat kama stadaratil malaikatu bimadinatir rasul bila khandakin wala sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'i syurur tatarwasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah ila qa'i ardillah bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Azimatuhu la tanshaqu bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. San'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma in ahadun aradani bisu' minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud nadarahum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa awbiqahum minar rijli ila ar-ra's la fi sahli yajla' wa la fi jabali yatla' bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Madrasah Alam yang dihormati Tuan Imran Pengerusi Masjid, yang dihormati Warisan AJK Masjid, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan Bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Bila kita sambung baca kitab Al-Jawharul Mahfuz wa Nabihatil Qulub, pemata pemberian yang indah dan menjaga segala hati yang lalai, bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, tulisan Rumi, bahasa Melayu, tulisan Rumi, bab yang ke-37 pada menyatakan kelebihan menyebutkan mati, muka surat 354. Dan pada hadis yang lain sabda Nabi SAW lebih kurang mafhumnya, hai Ali, barang siapa berkata tiap-tiap hari 21 kali, baca apa? Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah aku pada ketika mati dan ketika sesudah mati, nescaya tiada dihisapkan dia Allah Ta'ala dengan barang yang diberi nikmat akan dia pada dunia. Setiap hari 21 kali baca, tak kena hisap. Segala nikmat yang diberi tak kena hisap. Dan pada hadis, umpama orang mukmin pada dunia seumpama janin anak di dalam perut ibunya, maka apabila keluar ia menangis ia, maka apabila melihat ia akan terangnya, tiada hendak kembali kepada tempatnya dalam perut ibu. Maka demikianlah orang mukmin keluar ia daripada mati. Orang mukmin bila dah meninggal dunia, maka apabila lalu ia kepada Tuhannya, jumpa Tuhannya, tiada berkehendak kembali kepada dunia lagi. Orang mukmin lah, iaitu kerana ia negeri balak dan kesusahan dan duka cita. Dunia itu negeri balak, kesusahan dan duka cita. Itu orang mukmin. Kalau orang bukan mukmin, minta kembali ke dunia walau sesaat. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Baik, kematian itu 4. Dan sabda Nabi SAW, al-mautu arba'un, mautul ulama'i, wa mautul aghniyai, wa mautul fuqara'i, wa mautul umara'i. Fa mautul ulama'i salmatun fid dini, wa mautul aghniyai hasratun, wa mautul fuqara'i rahatun, wa mautul umara'i fitnatun. Artinya lebih kurang, mati itu 4 bahagi. Mati ulama, dan mati orang kaya, dan mati fuqara, orang fakir, dan mati raja-raja. Maka mati ulama itu cedera pada agama, dan pada setengah riwayat fitnah pada agama. Dan mati orang kaya itu duka cita atas barang yang luput. Dan mati fuqara itu, orang fakir itu kesenangan bagi mereka itu. Dan mati raja-raja itu fitnah dan perkelahian. Faidatun, ini suatu faedah. Makruh bagi orang yang sentosa agamanya, yang baik agamanya, mencita, menghendaki, bercita-cita akan mati, nak mati, dan mendoa dengan dia doa nak mati dengan sebab turun balak pada dirinya atau hartanya atau ahlinya, ini keluarganya. Satu orang dia kena balak pada dirinya, kena balak pada hartanya, miskin lah jadinya kan, atau kena balak pada ahlinya, doa ya Allah lebih baik aku mati ya Allah. Makruh hukumnya. Sabda Nabi SAW, la yatamanna ahadun al-mauta lidurrin nazala bihi, wa in kana wala budda mutamanniyan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Artinya jangan mencita, jangan minta oleh seorang akan mati kerana mudarat yang turun dengan dia. Dan jika ada ia tak dapat tiada, yang ini mesti hendak mencitakan dia, maka hendaklah ia berkata kalau nak mati juga, cakap doanya macam mana, akan doa, hai Tuhanku, hidupkan olehmu akan daku selama ada hidup itu kebajikan bagiku, dan matikan olehmu akan daku jika adalah mati itu kebajikan bagiku. Susah sangat hidup, nak sangat mati, doa macam ni, ya Allah kalau hidup itu lebih baik bagi aku, hidupkanlah. Kalau mati lebih baik bagi aku, matikanlah. Jangan minta mati gitu aja. Dan lagi sabdanya Nabi SAW, la yatamanna ahadukumul mauta imma muhsinan fala'allahu an yazdada khairan, wa imma musian fala'allahu an yastatibba. Artinya lebih kurang,
Jangan mencita seorang kamu akan mati jika ada ia berbuat kebajikan, maka mudah-mudahan bahawa bertambah ia, kebajikan tu bertambah. Dan jika ada ia berbuat kejahatan, maka mudah-mudahan bahawa taubat ia dahulu daripada matinya. Jangan cepat sangat nak mati, biar hidup lama supaya buat kebajikan, ataupun kalau dia buat kejahatan, biar ada masa untuk taubat. Dan terkadang harus menciptakan mati, tapi ada ketika harus boleh menciptakan mati dan berdoa dengan dia, doa nak mati, sebab takut fitnah pada agamanya. Kalau dia takut diri dia tu, agama yang dia pegang tu, maknanya dirinya tu jadi lebih buruk lah dalam bab agama. Dan adalah Yazid Al-Ruqashi rahimahullahu ta'ala yang mencercakan dirinya dan berkata ia, sayang engkau hai nafsu, siapalah yang sembahyang ganti engkau kemudian daripada mati engkau, dan siapa yang puasa ganti engkau kemudian daripada mati engkau, hingga begini-begini. Kemudian berkata ia, hai segala manusia, tiadakah menangis kamu dan menyediakan bekal bagi diri kamu pada barang yang tinggal daripada umur kamu? Maka bahawasanya barang siapa adalah mati itu janjinya, dan kubur itu rumahnya, dan bumi itu hamparannya, dan ulat itu yang menjinak akan dia, dan terkejut yang akbar, yang lebih besar pada hari kiamat, mengejutkan dia, betapa lazat tidur ia. Kemudian maka menangis ia hingga rebah pingsan. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula manusia itu ada kalanya yang menyungguh-nyungguh ia pada dunia, dan ada kalanya yang taubat ia, dan ada kalanya yang arif, yang kenal. Kenal siapa? Kenal Allah. Adapun orang yang menyungguh-nyungguh pada dunianya, maka tiada ia menyebut akan mati. Nak sungguh-sungguh pada dunia sebut mati, putus asa nanti, putus semangatnya. Dan jika menyebut ia akan mati, maka iaitu kerana duka cita atas dunianya. Dah tak berjaya kat dunia, baru sebut pasal mati. Dan membimbang dengan kecelaannya, dan ini menambahi akan dia oleh menyebut akan mati itu jauh daripada Allah. Dan adapun orang yang taubat, maka membanyak ia menyebut mati supaya membangkit dengan dia pada hatinya takut, maka menyempurna ia dengan taubatnya. Jadi sungguh-sungguhlah taubatnya tu. Dan terkadang benci ia akan mati. Kenapa pula? Kerana takut bahawa disambarkan dia oleh mati dahulu daripada sempurna taubatnya, dan dahulu daripada membaikkan bekalnya, dan iaitu diuzurkan dia pada benci akan mati. Dia tak suka mati. Siapa? Takut tak sempat taubat, dan takut bekal belum cukup. Itu tak apa, diuzurkan. Dan ini tiada masuk di bawah sabda Nabi SAW, man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Artinya lebih kurang, barang siapa benci berjumpa akan Allah, nescaya benci Allah berjumpa akan dia. Kalau mati yang macam ni tadi tu tak masuk dalam hadis ni. Kerana bahawasanya ini tiada benci, ia akan maut dan akan berjumpa akan Allah. Dia bukan benci nak mati sebab nak jumpa Allah Ta'ala. Dan hanya sahaja takut ia akan luput berjumpa atas wajah yang sempurna. Ia takut jumpa Allah Ta'ala tu dalam keadaan dirinya tak sempurna, kerana taksirnya, kekurangannya dan kurangnya. Dan dekat situ ataf li tafsirihi, ataf bagi menerangkan makna taksir itu tadi, kurang. Kerana taksirnya, kurangnya dan iaitu seperti orang minta khabarkan berjumpa dengan kekasihnya, kerana membimbang dengan bersedia bagi berjumpanya atas wajah yang sempurna yang diredai akan dia. Maka tiada dibilangkan dia dengan demikian itu benci. Kan, jumpa kekasih, jumpa girlfriend, jom kita jumpa, nantilah, kejaplah, pasal apa? Dia belum bersiap. Contohlah, belum bersiap. Tapi yang apa, biasanya perempuan lah yang suka bersiap kan. Ada juga lelaki yang suka bersiap, dia tak suka tak bersedia kan. Mau mandi minyak wangi dulu, mau sikat rambutnya tu berombak macam ombak laut tu dulu.
belah tepi belah tepi. Mau apa nama ni, sapu muka, apa nama ni, apa-apalah, kan, cuci muka, kan. Ada juga punya lagi lama daripada perempuan, kadang siap. Rambutnya tu tak cukup shampoo tadi, itu shampoo basuh, pakai ni apa nama, entah lepas shampoo dah tu dia pakai apa tu nama dia, basah-basah tu. Tak pandai nak menyebutnya. Biar sentiasa apa, lembab rambutnya tu kan, basah tu kan. Pakai apa, tak perapi ke apa gitulah. Baik. Jadi bukannya tak suka, takut tak bersedia, takut tak sempurna di mata kekasihnya tu, jadi ibaratnya macam tu. Maka berjumpanya dan alamat yang demikian itu bahawa berkekalan bersedia baginya, tiada membimbang dengan yang lain daripadanya. Dan jika tiada demikian itu, maka dihubungkan dia dengan orang yang menyungguh pada dunianya. Tapi kalau selain daripada itu dia tak nak mati, itu sebab dia terlalu sungguh-sungguh pada dunianya. Dan adapun orang yang arif, maka bahawasanya sentiasa ia menyebut akan mati. Arif ni kenal, kerana bahawasanya mati itu tempat berjanji bagi berjumpa dengan kekasihnya, dan kekasihnya itu tiada lupa akan tempat berjumpa dengan kekasihnya. Dan ini pada ghalib kebiasaan pekerjaan, melambat ia akan datang mati, dan kasih akan segera datangnya. Kasih itu suka akan segera datangnya, supaya lepas ia daripada negeri Darul Asin dan berpindah kepada berjiran dengan Tuhan Rabbul Alamin. Orang yang arif kenal Allah Ta'ala suka cepat mati. Nak bertemu Allah Ta'ala. Maka orang yang taubat itu diuzurkan dia pada benci akan mati, dan orang yang arif itu diuzurkan dia pada kasih akan mati, suka akan mati. Tak mengapa, Dan menciptakan dia dan yang terlebih tinggi martabat daripada keduanya, orang yang menyerahkan pekerjaannya kepada Allah Ta'ala. Lagi tinggi martabatnya, daripada orang yang taubat, yang tak suka mati, dan juga orang yang arif kenal Allah, suka akan mati. Apa lagi tinggi daripada dua ni, iaitu orang yang menyerahkan pekerjaannya kepada Allah Ta'ala. Maka tiada ia memilih bagi dirinya akan maut, dan tiada akan hayat. Dia tak pilih hidup ke mati, tetapi adalah yang terlebih kasih kepadanya barang yang terlebih kasih kepada Tuhannya. Apa yang Allah Ta'ala sukakan aku, itulah aku terima. Allah Ta'ala nak hidupkan aku umur panjang, Alhamdulillah. Allah Ta'ala nak pendekkan umur aku, Alhamdulillah. Ya Allah, Dan berserah ia kepada ikhtiar Tuhannya. Ikhtiar tu apa? Pilihan Tuhannya. Pilihan tu apa? Kehendak, takdir lah. Dan redha ia dengan dia. Dan ia itulah orang yang muntaha, yang tiba ke kemuncak. Ya Allah, Dan atas tiap-tiap halnya adalah pada menyebutkan mati itu pahala. Bila sebut mati, tentang mati, pahala dapat, dan kelebihan, dapat kelebihan. Kerana bahawasanya orang yang menyungguh-nyungguh pada dunia itu mengambil faedah dengan menyebutkan mati, menjauh daripada dunia, tak tala kekeruhan lazat dunia atasnya. Kata Qurtubi di dalam tazkirahnya, peringatannya, barang siapa membanyak menyebutkan mati, dimulia akan dia dengan 3 perkara. Pertama, bersegera taubat. Orang selalu sebut mati ni, dia akan bersegera taubat. Yang kedua, qanaah, iaitu memadai dengan barang yang datang daripada Allah. Qanaah ni bersederhana lah, cukup. Apa yang Allah Ta'ala takdirkan tu, dia redha, dia rasa cukup. Banyak rezeki cukup, sikit rezeki pun cukup. Yang ketiga, orang yang selalu sebut pasal mati, gemar dan rajin pada mengerjakan ibadat. Bila sebut tentang mati, ingat akan mati. Bila ingat tentang mati, insya-Allah rajin beribadat. Terutama yang wajib lah. Dan barang siapa lupa menyebutkan mati, disiksakan dia dengan 3 perkara. Satu, mentakhirkan taubat dan melupakan dia. Mentakhirkan ni melambat-lambatkan. Nantilah dan melupakan dia, buat lupa, nak taubat. Yang kedua, tiada redha dengan barang yang memadai akan dia.
rezeki banyak tak cukup, sikit apatah lagi. Kemudian tak redha lah. Aduh, orang lain boleh beli kereta itu, kereta ni, aku naik motor juga. Kan? Jangan macam itulah, redha kena redha. Yang ketiga, segan pada mengerjakan ibadat. Segan ni apa? Malas. Orang ni bahasa orang Kelantan mungkin. Kalau ulama Fatani pun sama, segan, kalau tak silap. Makna segan apa? Bukan malu. Malu pun malulah. Satu lagi malas. Malas mengerjakan ibadat. Sebab tu kita diwajibkan sembahyang Jumaat. Pasal apa? Antara yang disebutkan, yang mesti disebutkan sembahyang Jumaat tu kan peringatan. Peringatan apa yang biasanya diingatkan? Ingatlah bahawasanya dunia adalah tempat tumpangan sementara, akhirat julah yang kekal selama-lamanya. Dek, kerana ayatnya sama je, dia macam yalah. Macam kalau tukar ayat lain mungkin terperanjat sikit kan. Tak tahu nak tukar macam mana kan. Dia pasal ayat sama tu kan, dia pun dengar macam biasa je, macam tak apa-apa kan. Kalau menghayati betul, ingatlah dunia ni sementara kejap. Kan? Akhirat yang kekal abadi. Ya Allah, setiap minggu diperingatkan. Kalau duduk kuliah lagi kan, duduk kuliah disebut pasal mati. Baik. Dan sabda Nabi SAW, jikalau mengetahui binatang akan barang yang kamu ketahui daripada mati, nescaya tiada dapat kamu makan akan yang gemuk daripadanya. Binatang kalau tahu pasal mati ni, dunia sementara akhirat kekal abadi ni, dia tak ada yang gemuk, kurus semua, tak nak lalu nak makan. Kenapa kita makan ada ayam yang apa nama ni, ayam yang dagingnya banyak, ikannya dagingnya ikan macam itulah kan daging dia. Pasal apa? Dia tak tahu semana kita tahu tentang mati. Kalau tahu, memang makan tulang je lah kita. Kata ulama, kata Rasulullah tu macam tu. Ya Allah. Tapi manusia dah tahu pun pasal mati. Bukanlah maknanya orang gemuk ni tak ingat mati dah, payah pula. Lain pula ceritanya, bukan. Tidak, maknanya dari segi keinsafan, kesedaran tu. Faidatun, ini suatu faedah daripada Nabi SAW. Sabdanya bahawasanya bagi mauqif itu 1000 huru-hara. Mauqif tu tempat berhenti. Tempat berhenti mana? Ini mungkin di padang mahsyar lah ni. 1000 huru-hara, sekurang-kurangnya huru-hara mati. Dan bahawasanya bagi mati itu 99 helanya. Sungguhnya 1000 kali pukul dengan pedang terlebih mudah daripada satu hela daripadanya. Maka barang siapa berkehendak bahawa sentosa aman daripada segala huru-hara itu, maka hendaklah ia melazimkan 10 kalimah ini tiap-tiap lepas siang, iaitu Allahumma inni a'adattu li kulli hawlin alqahu fid dunya wal akhirah, la ilaha illallah, wa li kulli hammin wa ghammin ma syaa Allah, wa li kulli ni'matin alhamdulillah, wa li kulli rakha'in wa shiddatin asyukru lillah, wa li kullin u'jubatin subhanallah, wa li kulli dhanbin astaghfirullah, wa li kulli musibatin inna lillahi inna panjang wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama pertama pendek. Kalau ayat Quran tu inna lillah panjang dulu kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, tak apa, tengok makna ni nanti kita semak. Walikulli dhikin hasbiyallah, walikulli qada'in wa qadarin tawakkaltu 'ala Allah, walikulli ta'atin wa ma'siyatin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Imam kan selalu baca juga doa ni sembahyang. Artinya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sediakan bagi setiap yang menggerunkan yang aku temui di dunia dan di akhirat dengan la ilaha illallah.
yakni tiada Tuhan melainkan Allah. Bagi setiap kesedihan dan kedukaan dengan Masya Allah, yakni apa sahaja dikehendaki oleh Allah. Bagi setiap nikmat dengan Alhamdulillah, yakni segala puji bagi Allah. Bagi setiap kemewahan dan kepayahan dengan Asyukrulillah, kesyukuran hanya bagi Allah. Bagi setiap yang menakjubkan dengan Subhanallah, yakni Maha Suci Allah. Bagi setiap dosa dengan Astaghfirullah, yakni aku mohon ampun kepada Allah. Bagi setiap musibah kecelakaan dengan Innal, ni pendek sepatutnya panjang. Pasal apa? Artinya sesungguhnya kami kepujaan Allah. Inna patutnya ada alif situ panjang. Sesungguhnya kami. Jadi kalau kami kena ada alif lah. Inna, kalau inna saja tak ada alif, sesungguhnya saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepujaan Allah dan kepadanya juga kami akan kembali. Catatan sikit Inna. Bagi setiap hukum dan ketentuan dengan tawakkaltu 'ala Allah, yakni aku berserah kepada Allah. Bagi setiap ketaatan dan kemaksiatan dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yakni tiada daya pada mengerjakan ketaatan dan kekuatan pada meninggalkan maksiat melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, rupanya doa tu Rasulullah suruh baca supaya terhindar daripada huru hara. Kita tak boleh baca, imam nak bacakan tu amin lah, Dan telah berkata Nasafi di dalam Zahrul Riyad, apabila hampir mati seorang, turun atasnya 4 malaikat. Maka berkata malaikat yang pertama, Assalamu alayka ya Abdullah, salam sejahtera ke atas kau wahai hamba Allah. Pergi datang aku pada masyrik dan maghrib. Ni patutnya bukan masyrik ni tempat terbit matahari, maghrib tempat terbenam matahari, timur dan barat lah. Maka tiada dapat aku bagi engkau satu langkah yang kau langkah dengan dia. Dah tak ada langkah lagi dah, kau memang ni lah penamat ni. Kemudian berkata malaikat yang kedua, Assalamu alayka ya Abdullah, pergi datang aku kepada segala sungai dunia, maka tiada aku dapat bagi engkau seteguk minuman. Dah tak ada minuman lagi dah bagi engkau ni kat dunia. Kemudian berkata malaikat yang ketiga, Assalamu alayka ya Abdullah, pergi datang kepada aku masyrik dan maghrib, timur dan barat, maka tiada aku dapat bagi engkau satu suap makanan. Dah tak ada makanan, cuma tak dengar je lah. Kau dengar, taubat ni. Kemudian berkata malaikat yang keempat, Assalamu alayka ya, patutnya ya Abdullah ni. Kalau ada ya, dia mesti baris atas Abdullah. Pergi datang kepada aku pada masyrik dan maghrib, timur dan barat, maka tiada aku dapat bagi engkau satu nafas yang engkau bernafas dengan dia. Dah tak ada nafas lagi dah ni kau ni. Cuma kita tak dengar. Kalau dengar tu taubat terus. Kenapa bang? Bang kenapa bang? Ada 4 orang cakap aku dah tak ada makanan. Minuman nafas pun kan. Wah, begitu. Meraung bininya. Bukan bininya meraung, dia pun meraung sama. Baik, masalahnya tak dengar. Pasal tak dengar tu yang bahaya tu. Kena sentiasa ingatlah, maknanya bila tak dengar. Dan sabda Nabi SAW, Inna awliya Allahi la yamutuna wa innama yantakiluna min darin ila ukhra. Artinya lebih kurang bahawasanya segala awliya Allah, wali-wali Allah, tiada mati mereka itu, dan sesungguhnya berpindah mereka itu daripada negeri dunia kepada negeri akhirat. Dia kat dunia dengan kat akhirat sama, macam tak mati. Ya Allah, cuma pindah negeri je. Ya Allah, wali Allah. Kata Abu Ali Ar-Ruzabazi radhiyallahu anhu, telah mati pada kami seorang fakir yang dagang. Dia fakir yang dagang, berniaga. Maka aku mandikan dia dan aku sembahyangkan atasnya, dan aku hantarkan dia pada lahatnya. Yang lahat. Maka aku buka mukanya supaya mengenai akan dia tanah. Diciumkan tanah tu, dahinya lah. Maka ia buka 2 matanya dan berkata, ia bagiku. Masya Allah.
Kalau kita lari, lari tu kira okey lagi lah. Pengsan pengsan kira okey, mati terus. Dah lah, mati tanam terus kata imam. Tak boleh imam, kena mandikan tu. Yalah, angkat balik. Baik, ulama ni bila mayat tu buka mata dan bercakap, hai Aba Ali, wahai bapa Ali, adakah engkau tangan yang menghinakan daku antara dua menghinakan daku? Maka kataku, ya Sayyidi, wahai Sayyidi, penghuluku. Adakah hidup kemudian daripada mati? Kau ni hidup daripada mati? Katanya, aku hidup dan tiap-tiap kekasih bagi Allah itu hidup tiada mati. Masya Allah. Senyap aku tolong akan dikau besok hari dengan kemegahanku, hai Ruzabazi, seperti yang tersebut dalam Tuhfatul Ikhwan. Ya Allah, wali Allah mati itu tak mati, kira tak mati. Dia cuma pindah negeri. Tu yang boleh bercakap tu, buka mata bercakap lah tu. Dia pesan lah, dia nasihatkan. Dah mati pun boleh nasihat lagi. Ya Allah, wali Allah. Sabda Nabi SAW, ni'mal mautu rahatul mu'mini. Artinya lebih kurang, sebaik-baik mati itu kesenangan bagi orang mukmin, iaitu yang bersedia bagi mati. Dah siap sedia dah. Kalau meninggal dunia sekejap lagi, saya dah bersedia. Nak cakap bersedia tu pun seram juga. Hutang tak bayar lagi ni. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Ya tak? Tapi sekurang-kurangnya dah usahalah. Nak bayar hutang dengan Allah, dah bersedia, dah berusaha. Nak bayar hutang dengan manusia tu, dah mana dah prepare, dah bayarlah sikit-sikit. Dan riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, mati terkejut itu kesenangan bagi orang mukmin dan murka bagi orang fajir, yakni kafir dan yang fasik, yang buat dosa, yang tiada bersedia bagi maut. Maka mati terkejut itu daripada bekas murka Allah Ta'ala, kerana bahawasanya tiada tinggalkan dia supaya taubat dan bersedia bagi akhirat, dan tiada disakitkan dia supaya jadi kafarah baginya. Kalau mati terkejut, kalau untuk orang Islam, orang beriman, orang mukmin, kesenangan. Tak rasa sakit lah tiba-tiba mati ataupun tengah tidur. Atau orang yang fajir, buat dosa, itu sama ada murka Allah, supaya dia tak sempat bertaubat, ataupun kifarah baginya, ampunan dosa baginya. Dan sabda Nabi SAW, mautul ulama'i zulmatun fid dini. Artinya lebih kurang, mati ulama itu kelam pada agama, gelap pada agama. Suatu musibah lah. Baik, tajuk seterusnya, terputus amalan anak Adam setelah kematiannya kecuali 3 perkara. Dan sabda Nabi SAW, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Artinya lebih kurang, apabila mati anak Adam, putuslah amalnya, yakni putus membaharu-baharu pahala amalnya, melainkan daripada 3 perkara, maka tiada putus pahalanya, tetapi berkekalan ia dan berhubung manfaatnya dengan dia. 1, sedekah jariah, yakni yang berhubung dan berkekalan pahalanya, seperti berbuat wakaf. Wakaf tu sedekah jariah, berterusan pahalanya. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat dengan dia, seperti mengajar dan buat kitab. Kata Tajus Saki, dan buat kitab itu terlebih kuat kerana panjang kekal manfaatnya atas lalu masa. Para ulama buat kitab kan, tulis kitab, berkekalan pahalanya. Yang ketiga, anak yang soleh, macam kitab yang kita baca ni, Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani ni, dapat pahala ni kita baca ni. Ya Allah. Tapi kalau kita nak buat kitab, kena cukup ilmu lah. Jangan nak buat kitab saja tapi ilmu tak cukup, ataupun tak ada rujukan. Kena ada rujukan. Baik. Yang ketiga, anak yang soleh. Kalau ada anak, jadikan dia anak yang soleh, didik dia daripada kecil.
Lentur buluh biarlah dari rebungnya. Dah jadi buluh susah nak dilentur. Tapi yang tak ada anak tak apa, dua tu, sedekah jariah, jariah dan juga ilmu yang bermanfaat. Dan dikehendak dengan dia anak yang muslim yang mendoa bagi dua ibu bapanya seperti pada riwayat yang lain. Dan meriwayat oleh Hafiz Abu Nuaim akan hadis yang marfu', hadis yang diangkat, 7 perkara dilakukan Allah, yakni dikekalkan Allah pahalanya bagi hamba kemudian daripada matinya, dan ia di dalam kuburnya. Disambung lepas insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.